Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Perkembangan politik sejak beberapa minggu lepas banyak berkisar tentang perbualan mengenai tadbir urus dan juga integriti dan ketelusan dan bagaimana kita menambah baik sistem pentadbiran dan tata kelola kerajaan sedia ada. Ini semua kita alu-alukan dengan perubahan dan transformasi dan juga memorandum persefahaman antara pembangkang dan juga kerajaan yang pertama seumpamanya dalam sejarah. Ini semua kita alu-alukan, bagus. Tapi kita juga tidak harus lupa berkenaan dengan ramuan paling utama untuk melahirkan pemimpin yang baik dan juga mentransformasi dan menambah baik sistem pentadbiran negara kita di semua peringkat, iaitu integriti. Ia perlu menjadi prasyarat kepada semua sistem dan semua pemimpin yang kita bangunkan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, baik PBT kepada ADUN, Parlimen, Menteri maupun Perdana Menteri. Bagaimana kita ingin memastikan kita membudayakan integriti bergerak ke hadapan apabila kita bercakap berkenaan dengan menambah baik sistem pentadbiran negara, kerana ini adalah prasyarat yang patut menjadi prasyarat yang paling penting. Saya mahu berbincang berkenaan dengan bagaimana kita nak membudayakan integriti bergerak ke hadapan di negara kita. Saya bersama dengan dua orang tetamu hari ini. Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim adalah ahli lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia dan juga Lim San Chien adalah Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya dan ikon siswa kepimpinan negeri Johor. Assalamualaikum dan selamat malam pada kedua-dua anda. Okey, saya mahu mula dengan Datuk. Datuk, IIM, Institut Integriti Malaysia, antara lain tanggungjawabnya adalah membangunkan kompetensi dan kapasiti semua sektor awam dan swasta dalam aspek governance, integriti dan juga anti rasuah. Datuk, bagaimana kita mengukur integriti? Ya, Saudara Luqman, itu saya sebenarnya dengan integriti ini baru 3 tahun. Belum lama lagi. Sebab dulu kebanyakannya saya di universiti dan juga di luar negara. Jadi bagaimanapun saya rasa orang-orang Malaysia, termasuklah yang muda-muda, para student dan sebagainya, harus memahami apakah takrifan integriti. Integriti ini satu perkataan yang amat holistik, yang menyeluruh. Dan integriti ini saya selalu, yang macam saudara sebutlah, bila menulis dalam artikel, saya selalu menulis integriti dari pandangan Islam, pandangan agama. Dan pandangan agama itu maknanya termasuklah yang dinamakan akhlak, hikmah, ataupun etika dan sebagainya kalau dalam bahasa Melayunya, dan juga civilization, satu tanda kemajuan dan hadarah ataupun peradaban. Jadi bagi saya sebenarnya integriti ini yang disebut oleh saudara tadi adalah satu perkara yang seharusnya wujud dan difahami serta diamalkan oleh semua orang. Sebab integriti ini sebenarnya kita sebut kepada diri kita. Kita tidak menyebut untuk orang lain. Pertama sekali untuk diri kita. Dan bila ada integriti, kita sanggup mengatakan tidak kepada perkara yang tidak benar, yang tidak amanah, yang tidak beradab dan sebagainya. Dan apabila disebut integriti, maknanya kita sebagai pemimpin dalam sebuah negara, itu dah integritinya. Sebab walau bagaimana baik sekalipun institusi yang kita ketuai, tetapi sekiranya ditangani oleh seorang yang tidak berintegriti, maka sistem itu akan rosak binasa. Jadi bagi saya sebenarnya integriti yang disebut oleh saudara itu adalah merupakan nilai-nilai murni, nilai kebenaran, jujur dan sebagainya. Bukan hanya dari segi rasuah, dari segi moral, dari segi adab, dari segi pertolongan, dari segi kemajuan yang lain pun semuanya adalah merupakan sifat yang baik untuk integriti. Jadi saya rasa itu pada umumnya lah yang saya boleh cakap di awal ini. Bunyi je Datuk seperti integriti sesuatu nilai dan konsep yang agak untangible atau intangible yang tidak boleh kita nampak dan mungkin sukar untuk kita ukur. Tapi apapun jika itu menjadi matlamat kita, jika kita ada satu matlamat itu perlu ada seolah-olah KPI-nya. Bagaimana kita ukur dan bagaimana kita tambah baik. Kita mungkin sukar untuk tahu macam mana kita nak tambah baik satu-satu perkara itu jika kita tidak boleh mengukur di mana kita sekarang dan di mana kita mahu berada di masa hadapan. Jadi bagaimana Datuk melihat dan IIM melihat nilai integriti yang ada dalam negara kita, sistem pentadbiran negara kita sekarang, dan bagaimana kita mengukur dan kita tahu integriti ini sudah meningkat apabila pentadbiran baru masuk atau dalam 10-15 tahun akan datang. Bagaimana kita nak track, Datuk? Ya sebenarnya gini, sebenarnya bila terlalu banyak isu dalam, ya terutamanya dalam masalah pentadbiran negara dan sebagainya, juga dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan lain-lain, maka isu integriti ini seolah-olah sudah disamakan dengan
kesalahan dalam rasuah. Sebenarnya bukan rasuah saja, tapi rasuah mungkin mengambil satu tingkat yang paling tinggi apabila orang melanggar daripada segi rasuahnya, menyalahgunakan kuasa dan sebagainya, maka itu tidak ada integriti. Tapi bagi kita saya rasa memang kalau untuk para generasi akan datang ni kita harus jelaskan bahawa integriti itu adalah satu peradaban. Sebenarnya gini ya saudara pemain, saya semasa di Institut Kefahaman Islam Malaysia dulu, saya selalu menghadiri satu perjumpaan agama-agama di luar negara, Parliament of World Religions, yang saya pernah pergi ke Chicago. Jadi mereka sebenarnya menyebut dah tentang integriti, peradaban, ya, civilization dan juga soal-soal yang lain lagi dari sudut disiplin dan cara menjalankan kerajaan dan cara menjalankan sosial, cara dalam bidang-bidang yang lain. Jadi sebenarnya dari sudut universal, kita punya nilai-nilai integriti yang sama dalam semua agama. Ini tidak kiralah, walaupun saya menulis selalu tentang agama Islam, kerana dalam agama Islam itu banyak perkara yang boleh saya kemukakan. Tapi dalam semua agama yang civilized ni, sifat-sifat peradaban ni sebenarnya ada semua. Jangan mencuri, jangan menyakiti orang, jangan bercakap bohong, jangan berzina dan sebagainya. Itu adalah perkara nilai universal yang perlu kita fahami dan perlu kita terapkan. Okay. Saudara Lim, saudara adalah seorang anak muda yang mempunyai perspektif yang segar. Kita mahu cakap bagaimana kita akan mahu meningkatkan integriti dalam semua aspek pentadbiran negara kita. Ramai yang skeptik, khasnya golongan anak muda yang mengatakan bahawa the system is crooked. The system juga ada perkara-perkara yang banyak tidak baik, kerana sebagai contoh ada seorang atau dua orang anak muda yang melalui sistem ini, sistem parti politik dan sebagainya, dia juga terpaksa melalui semua jump through the hurdles, melalui semua elemen-elemen sistem ini yang menyebabkannya sukar untuk menjadi seorang yang mencapai tahap integriti yang begitu tinggi, kerana dalam parti ada politik, dalam ni ada politik, ada kronisme dan sebagainya. Jadi untuk meningkatkan integriti dalam sistem pentadbiran kita di semua peringkat, bermula dari peringkat akar umbi, Lim, adakah ianya boleh dilakukan atau adakah kita perlu whole revamp of the system? Kita patut tukar sistem itu sendiri pada mulanya. Okey, terima kasih Encik Luqman atas soalan tersebut. Bagi saya berpegang teguh kepada satu peribahasa, iaitu hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Bagi saya, integriti adalah dapat dicerminkan melalui sifat keutuhan, prinsip, nilai murni, nilai moral serta etika yang kuat yang telah wujud dalam diri dan sentiasa bersikap jujur, mematuhi peraturan dan undang-undang pada setiap masa. Dan apa yang saya akan titik beratkan adalah melalui aspek contohnya kualiti kejujuran, keutuhan prinsip dan juga pematuhan undang-undang, dan juga melalui cerminan tingkah laku, perkataan yang dituturkan serta perbuatan. Dan saya tengok bagi pentadbiran, aspek pentadbiran, unit integriti telah ditubuhkan di hampir seluruh jabatan, agensi kerajaan dan juga kementerian. Contohnya melalui satu Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2013 dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, telah menubuhkan unit integriti untuk menekankan aspek tadbir lurus yang telus, cemerlang dan juga mengukuhkan lagi integriti dalam kalangan penjawat. Ada satu sistem pengesanan dan juga pengesahan aduan oleh orang awam ataupun agensi-agensi, dan juga pengurusan aduan yang cekap dan efisien serta pematuhan setiap peraturan dan juga perkeliling kerajaan, dan juga mengambil tindakan pegawai sekiranya diperlukan. Dan saya tengok dalam aspek tadbir lurus lagi dan juga pentadbiran negara, integriti itu memang penting sebab kita tahu kan, integriti itu dia akan jaminkan kelancaran, kelangsungan pentadbiran tersebut dan juga mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan juga saksama. Dan bagi juga elakkan segala penyelewengan organisasi. Kalau tiada integriti, dia mungkin wujud decay of values dan juga akan melibatkan tuduhan jenayah seperti rasuah dalam Akta SPRM dan juga pecah amanah jenayah sebagaimana Seksyen 405 Kanun Keseksaan. So bagi saya memang perlu wujud integriti, unit integriti, dan juga satu lagi ialah pegawai bertauliah integriti, certified integrity officer dalam setiap kementerian untuk memastikan integriti tersebut dapat diamalkan dan terus diwujudkan bagi merealisasikan wawasan kemakmuran bersama dan juga agenda pembangunan Mampan 2030. Kita bercakap berkenaan kita mahu pemimpin yang berintegriti.
sudah tentu integriti itu perlu kita terapkan, semaikan, tanamkan dan budayakan dari awal. Seseorang pemimpin itu, jika dia mahu menjadi pemimpin sehingga ke peringkat tertinggi, menteri atau Perdana Menteri, tidak dapat dielakkan dia perlu melalui sistem yang ada di negara kita. Sama ada kita suka atau tidak, ideal ataupun tidak, ini adalah sistem yang kita saksikan sejak lebih 60 tahun yang lepas. Itu maksud saya mereka perlu menyertai satu-satu parti. Mereka perlu naik dalam parti itu sehingga ke satu posisi yang agak pengaruh. Daripada situ barulah akan mendapat jawatan yang peringkat pertengahan atau tinggi dalam parti itu, kemudian seringkali akan dilantik menjadi menteri kalau kerajaan itu menang dan akhirnya ke atas ke peringkat paling tinggi. Jadi keseluruhan sistem ini juga, apa yang kita boleh tambah baik? Kerana kita sedia maklum, semua parti ada kronismnya, ada favoritism, mungkin ada juga unsur-unsur rasuah dari permulaan sehingga ke atas. Saya bukan cakap daripada ke semua elemen, tapi ada elemen-elemen ini along the way. Jadi untuk kita memastikan final produk yang keluar itu adalah pemimpin yang berintegriti, keseluruhan perjalanan itu perlu memastikan integriti diterapkan. Tidak ada di mana satu pun peringkat dalam parti atau dalam kerajaan yang ada kronisme, favoritism, rasuah dan sebagainya. Jadi sistem ini, adakah kita perlu tambah baik dan apa yang kita boleh tambah baik pada sistem ini? Kerana kita mahu bangunkan pemimpin yang berintegriti sebelum tahap tertinggi, dari tahap awal lagi, sistem itu perlu betul. Dim. Ya, bagi saya sistem itu memang perlu dibetulkan lagi mungkin dari grassroots, contohnya sistem pemilihan dalam parti itu yang telus dan berintegriti. Contohnya tak ada macam tawaran untuk apa-apa yang macam ada sugar lah, dia bagi something offer kan. So kita perlu ambil tindakan tata tertib dalam parti ataupun terus laporkan kepada agensi pembuatkuasaan untuk pastikan tiada sebarang offer ataupun tawaran yang tidak berintegriti yang berlaku. Dan juga semua contohnya rasuah, pecah amanah, mereka perlu ambil tindakan. Dan kita pun tahu kan negara kita ada kehakiman, so kita pun ada pengasasian kuasa, maka kita perlu pastikan sistem undang-undang negara dan juga sistem kehakiman dapat mengenakan tindakan dan juga mengadili kes-kes walaupun melibatkan sesiapa pemimpin. Yang itu saya rasa dia akan memartabatkan lagi lah institusi tersebut dan juga memberikan keyakinan kepada rakyat dan juga ahli-ahli mahasiswa ke belia ke yang ingin masuk ke arena politik, mereka akan percaya bahawa politik itu memang akan ada integriti lah kalau ada contohnya sistem undang-undang kehakiman yang telus dan juga adil saksama dan juga sistem pemilihan dalam parti tersebut. Dan bagi saya pemimpin parti itu, contohnya pemimpin parti itu, dia boleh tunjukkan baik. Contohnya tidak libatkan diri dalam kes jenayah ke, pecah amanah ke, dan juga tunjukkan role model lah. Saya tengok bagi saya itu penting. Datuk, saya mahu juga kaitkan dengan apa yang kita saksikan baru-baru ini, perkembangan politik semasa. Sebentar tadi dalam segmen pertama kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana kita ingin membudayakan integriti dalam pemimpin-pemimpin masa hadapan dan juga menambah baik sistem pentadbiran yang sedia ada. Apa yang disaksikan baru-baru ini adalah kerajaan dan juga pembangkang menandatangani memorandum yang begitu bersejarah, memorandum bipartisan, persefahaman bipartisan, di mana di dalamnya, kalau saya kira-kira boleh rumuskan, pembangkang antara lain bersetuju untuk menyokong atau ambil pendekatan atau berkecuali dalam bajet 2022, dalam apa-apa sahaja rang undang-undang yang jika ia ditolak boleh bermaksud ia tidak percaya kepada kerajaan. Agak luas pengertiannya di situ. Jadi basically mungkin kerajaan ataupun pembangkang hanya boleh mengundi untuk sokong atau berkecuali dalam banyak RUU selepas ini. Adakah ini mewujudkan ketakutan berkenaan dengan integriti pembangkang sebagai penyemak imbang yang efektif pada kerajaan dalam parlimen nanti, Datuk? Okey, Saudara Lukman. Saya ingat agak terlalu awal untuk kita buat penilaian tentang apakah sebenarnya tujuan di belakang perjanjian itu. Tetapi bagi saya mungkin ini satu langkah yang pertama. Kerana dalam ucapan sulung daripada Perdana Menteri kita yang baru, beliau menyebut tentang kekeluargaan. Mana kita di Malaysia ni semuanya sebagai satu keluarga. Sama ada keturunan ataupun agama, bangsa dan sebagainya, kita satu keluarga. Kerana mungkin bagi saya sebenarnya saya juga dapat melihat, setengah orang sudah dapat melihat bahawa dalam multiracial society di Malaysia ini sudah ada sedikit-sedikit kerenggangan, ada sedikit partisan dan sebagainya. Dan ada sedikit perkauman dan juga perkara-perkara lain
yang sering disebutkan seolah-olah itulah perkara yang benar yang berlaku. Jadi saya rasa apabila Perdana Menteri menyebut bahawa kita harus bersatu, unity in diversity, mana kita satu masyarakat yang diverse, masyarakat perkauman, masyarakat agama dan sebagainya, kita harus kembali semula kepada peraturan, piagam dan juga undang-undang perlembagaan yang telah diadakan oleh pihak Tunku Abdul Rahman dulu dalam 3 kaum. Bagaimana agama boleh diamalkan dalam aman dan damai, agama Islam sebagai agama negara, bangsa, bahasa dan sebagainya. Jadi mungkin itu satu daripada jalan untuk membuktikan bahawa Malaysia satu negara yang aman damai walaupun berbagai kaum dan bangsa. Sebenarnya Saudara Luqman, saya pernah menjadi duta di Saudi Arabia. Dan apabila saya ada di sana, banyak jugalah pihak diplomatik asing, bukan orang Saudi lah semuanya, tapi diplomatik luar yang maknanya memberi perakuan bahawa mereka melihat Malaysia ini sebagai satu negara model yang baik. Dari sudut multiracial, dari sudut pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan sebagainya. Jadi mungkin yang itu sudah semakin terhakis. Ya, saya ada di sana saya ingat tahun 2008, artinya sudah agak lama. Jadi mungkin sekarang nama kita sudah berubah. Jadi sebab itulah saya rasa dalam keadaan ini Malaysia sudah mau balik semula. Tapi ini kita perlu tunggu dan lihat kerana biasanya apabila dalam parlimen kebanyakannya akan mengeluarkan banyak sentimen dan sebagainya. Dan juga dalam parti ini kita terlalu partisan. Sebenarnya saya pernah juga, kita pernah perhati dalam parlimen-parlimen yang lain nampaknya keadaan tidak begitu partisan, tidak begitu ta'assub dan sebagainya, dan tidak ada sifat yang tidak bertamadun, tidak beradab. Jadi bagi saya, Saudara Luqman, saya fikir perkara ini ialah satu perkara yang untuk nak improvekan, untuk nak change for the better. Jadi kita kena mulai daripada generasi yang baru. Ya. Kenapa generasi sedia ada atau generasi yang lama tidak boleh juga terlibat dalam penambahbaikan ini? Memang generasi yang lama ini ya boleh, tapi syaratnya mesti ada generasi lama dan generasi baru. Kita tengok Nabi Muhammad pun masa dia nak musafir, dia nak hijrah, ahli yang tidur tempat dia ahli orang muda. Dan sekarang pun sudah ada undang-undang 18 tahun dah yang boleh mengundi dan boleh jadi calon. Artinya kita perlukan kepada dua puak ini. Dua golongan ini boleh bekerjasama. Kerana saya rasa integriti ini bukanlah satu perkara yang boleh dimain-mainkan seperti orang mengatakan kita merayakan hari kemerdekaan, boleh kita ramai-ramai pergi makan durian, boleh kita duduk sama-sama, melakukan kenduri. Kerana lepas itu tidak ada kesepaduan. Jadi kita bukan gitu, itu adalah takrifan yang lama, ya, yang hanya di luar dan di kulit semata-mata. Tapi sekarang ni kesedaran dalaman, kesedaran luaran, change for the better, improvement dan sebagainya. Kita tengok dalam masyarakat Jepun sudah diadakan adatnya kaizen apa nama tu. Artinya dia harus berusaha daripada daripada mula. Ya, menarik Datuk sebut berkenaan dengan kaizen di Jepun itu. Lim, adakah integriti sesuatu yang kita perlu ajar kepada anak-anak kita dari umur yang kecil? Kerana kalau kita lihat di Jepun, pada umur-umur awal mereka tidak begitu obses dengan akademik, mengira, mengeja dan sebagainya. Pada umur yang awal mereka tidak begitu obses, tapi kita lihat dari awal mereka diajar untuk makan sama-sama, untuk kemas pinggan sama-sama. Benda ni nampak macam kecil, tapi ia menerapkan nilai integriti daripada umur yang agak awal, formative years. Integriti itu sesuatu perkara yang kita perlu tanamkan dari awal, bukan satu yang kita boleh ajar di universiti dan orang menjadi tidak berintegriti menjadi integriti. Ia perlu meluntur buluh biar dari rembungnya. Jadi adakah kita perlu pertimbangkan mengambil pakai model yang sama untuk anak-anak kita? Lip? Okey, terima kasih saudara. Saya memang setuju juga melentur buluh bila dari rebungnya. Kita perlu mulakan pendidikan tu mungkin dari institusi keluarga dan juga institusi pendidikan, contohnya bermula dari sekolah rendah. Dari bangku sekolah lagi kita dah tanamkan sifat integriti tu dalam kalangan anak muda. So saya bagi satu quote dari Albert Einstein, integriti tanpa ilmu adalah lemah dan kurang berguna. Ilmu tanpa integriti adalah bahaya dan menggerikan. So saya memang pandang serius juga tentang sikap integriti yang perlu wujud dalam anak muda, contohnya ibu bapa. Dia perlu jadi teladan ataupun role model kepada anak-anak, contohnya ajar anak tentang asas-asas undang-undang, peraturan di sekolah
jaga adab, jaga moral dan juga ada pegangan agama yang kuat. Sebab bila ada pegangan agama yang kuat, mereka akan ada hala tuju dalam kehidupan dan mereka tahu macam mana nak bezakan betul dan salah, dan juga lengkapkan anak dengan jati diri, contohnya sifat kepimpinan, sifat toleransi dan juga menjaga hubungan baik dengan semua kawan-kawan di sekolah. So saya tengok ini pun satu sifat yang perlu ditanamkan mula dari kecil lagi. Dan juga ibu bapa perlu mengamati, contohnya observe anak-anak mereka. Kalau anak mereka buat salah, bagi teguran bila mereka buat salah dan berikan pujian bila mereka buat bila perlu. Mereka buat contohnya sesuatu yang perlu diberikan pujian. So anak-anak pun tahu, oh ini betul, oh ini salah. So mereka pun akan continue mengamalkan sifat mereka apabila ibu bapa mereka mengambil berat tentang sikap-sikap mereka. Sebab kita tahu kan sekarang ni banyak ibu bapa kan sibuk kan bekerja. So ibu bapa pun perlu ambilkan masa untuk meluangkan bersama anak-anak. Dan juga contohnya di sekolah, nilai integriti perlu ditanam juga oleh guru, contohnya melalui subjek pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Bukan sahaja melalui teori, tapi juga tentang kita buatlah contohnya drama, pertandingan, minggu integriti di sekolah yang kita membudayakan integriti sebagai satu rawan penting dalam kehidupan pelajar. Contohnya belajar dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Jadi bagaimana generasi macam generasi Lim ini memastikan this is indeed the generation that's going to make the change berbanding dengan generasi-generasi sebelum ini, dan meaningful change yang cukup drastik dan cukup signifikan untuk memastikan integriti institusi kita berada pada tahap yang hampir sempurna jika tidak sempurna pun untuk generasi akan datang. Okey, bagi saya kita sekarang ni memang masih dibelenggu dalam satu keadaan yang sangat luar biasa dan belum berlaku lagi dalam sejarah ini, iaitu unprecedented lah. Kita menghadapi krisis ekonomi, krisis politik, tapi dah reda sikit kan, dan juga krisis kesihatan. So bagi saya tengok banyak reformatif yang telah berlaku, dan bagi seorang mahasiswa perspektif saya tengok kita perlu prospektif lah, iaitu berpandang ke hadapan dan janganlah toleh belakang dan tidak ada sikap yang macam retrospektif. Betul, kita perlu tengok sejarah juga supaya tidak mengulangi sejarah tersebut. Bagi saya tengok banyak reformasi yang dilakukan, contohnya Akta Perlembagaan Pindaan 2019 yang telah memindalah perlembagaan bagi anak muda boleh mengundi pada 18 tahun dan juga boleh menjadi seorang adun serta pendaftaran secara automatik. Saya tengok itu pun satu youth empowerment. Dan bagi saya contohnya dalam pelbagai majlis lah, majlis perundingan belia, majlis perundingan pelajar kebangsaan, saya tengok sifat kepimpinan telah ditanam dalam diri mahasiswa sejak dari contohnya persidangan contoh seperti ini. Okey Datuk, soalan terakhir untuk Datuk. Selaku wakil generasi lama, setiap generasi tidak sempurna. Ada salah langkah, ada cacat celah, setiap generasi. Tapi tidak dapat dinafikan juga setiap generasi termasuk generasi Datuk ada juga memberikan banyak sumbangan kepada negara sejak berpuluh tahun yang lepas. Tapi Datuk, di mana Datuk rasakan salah langkah utama generasi Datuk berkenaan dengan integriti institusi dan apa yang Datuk harapkan generasi muda boleh baiki kesilapan itu, baiki dalam memastikan integriti institusi kita dapat kita kekalkan pada tahap yang tinggi? Pertama sekali, Saudara Lukman, pendidikan dari ibu bapa, keluarga di rumah, parenting dan sebagainya, sehingga ke sekolah dan sehingga keluar daripada sekolah, segala think tank, segala brainstorming dan sebagainya, itu perlu dikuatkan. Sebab itulah macam institut integriti ini pun maknanya ditubuhkan sebagai satu think tank. Saya dulu pernah menguasai atau menerjui Institut Kepahaman Islam Malaysia. Dan sebelum itu ISIS. Jadi semuanya itu adalah merupakan think tank. Think tank ni sebenarnya satu institusi bertujuan untuk memberi jawapan kepada kerajaan sekiranya ada masalah. Problem solving untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, makna kita menyokong dasar kerajaan yang baik, tetapi kita berhak memberi pandangan kita yang kedua kepada kerajaan. Yang ketiga, kita membincangkan isu-isu pendidikan, umpamanya daripada sekolah, daripada universiti, daripada rumah dan sebagainya. Bagaimana pendidikan? Ilmu itu memang banyak. Tetapi yang kita nak ialah ilmu yang dihayati, ya, seperti kata Mr. Lim tadi, yang global, yang universal. Maknanya individu dan kumpulan akan menghidupkan, menghayati dan mengamalkan apa yang dipaham. Sebab sekarang ni pun kalau tengok kepada masyarakat Islam sendiri pun, saya merasa amat duka cita dan sedih sekali. Semasa kita dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan sesah gelisah ini, ramai orang yang mencari wang untuk kepentingan diri tanpa menyedari bagaimana
nasib akan menimpa keluarga yang akan datang. Generasi akan datang. Mereka menggeda dadah dan sebagainya. Ini satu perbuatan saya rasa kerana wang, tetapi amat merosakkan keluarga, merosakkan bangsa dan generasi akan datang. Kita harus melihat semula kurikulum, kursus pendidikan, pengajaran, penghayatan dan juga bagaimana kita menghidupkan nilai agama kita. Okay. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia dan saudara Lim San Sien, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya dan ikon siswa Kepimpinan Negeri Johor. Terima kasih kepada anda yang menonton agenda Awani episod ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan salam hormat.